Salam sejahtera, kami dari kumpulan 7.9 akan membentangkan topik rasuah kepada anda semua. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kumpulan kami yang telah bergabung bau untuk menjayakan pembentangan ini. Seterusnya, saya menjemput Toga dan juga Wisnu untuk pembentangan. Silakan. Definisi rasuah. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Antara bentuk rasuah ialah wang, diskaun, perkhidmatan, undi, bonus dan hadiah. Rasuah telah mendatangkan beberapa kesan yang buruk dalam aspek individu, masyarakat dan negara. Antara kesan kepada individu ialah kejatuhan moral atau maruah individu sendiri. Rasuah akan menggambarkan amalan berat sebelah dan ketidakadilan dalam sebuah urusan. Kegiatan ini menunjukkan akhlak yang buruk terhadap seseorang yang melakukan kegiatan rasuah. Pada waktu yang sama, amalan rasuah juga akan menyebabkan individu yang terlibat itu menerima hukuman. Rasuah merupakan salah satu kesalahan dari segi undang-undang yang diamalkan di Malaysia. Secara umumnya, hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia. Seterusnya, jom kita sama-sama memahami kesan rasuah terhadap masyarakat. Yang pertama, keharmonian masyarakat akan terjejas. Contohnya, rasuah antara pihak berkuasa dan penjenayah. Jika rasuah sedemikian berlaku, maka penjenayah akan terlepas daripada hukuman sepatutnya. Maka berlakulah peningkatan dalam aktiviti jenayah yang akan menjejaskan rakyat awam. Kesan yang kedua ialah peluang kejayaan masyarakat akan menjadi semakin tipis. Contohnya dalam bidang permainan bola sepak. Pemain bola sepak B yang merupakan pemain bola sepak yang masih ada ruang untuk menambah baik kemahirannya tetap dipilih menjadi pemain tetap. Manakala pemain bola sepak A yang merupakan seorang pemain bola sepak yang telah menguasai kemahiran tertentu tetap dipilih menjadi pemain bola sepak simpanan pasukan. Maka bakat pemain bola sepak A telah disia-siakan. Kesan rasuah terhadap masyarakat yang ketiga ialah kelulusan golongan yang belum mahir sesuatu kebakaran. Sebagai contoh, seseorang yang merasuah bagi mendapatkan lesen memandu mudah untuk terlibat dalam kemalangan. Hal ini kerana kemahiran mereka tidak diuji sebetulnya untuk memandu kenderaan dengan baik. Seterusnya, antara kesan rasuah kepada negara adalah dengan memburukkan lagi taraf kemiskinan rakyat. Ini kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan untuk manfaat golongan senang. Pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir juga ialah salah satu kesan rasuah terhadap negara. Ini akan menimbulkan masalah lain seperti pegawai kerajaan yang dilantik tidak mahir mentadbir dengan baik. Di samping itu, ekonomi negara akan tergugat akibat rasuah. Rasuah semestinya akan menggugat kemajuan negara dari sudut ekonomi. Hal ini kerana ekonomi negara atau ekonomi untuk masyarakat diuruskan oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu untuk menguruskan ekonomi negara. Seterusnya, jenayah rasuah boleh diatasi melalui individu, media massa dan kerajaan. Pertama, individu mestilah mengukuhkan jati diri sendiri dengan penerapan konsep keagamaan dan moral. Secara tidak langsung, mereka akan membenci rasuah serta menjauhinya. Langkah yang kedua ialah melalui media massa, ia akan menimbulkan kesedaran dalam semua lapisan masyarakat. Maka, ia akan memberi amaran kepada setiap individu tentang bahaya rasuah. Imej dan mesej yang dipaparkan dalam media massa akan meninggalkan kesan yang baik pada individu maupun masyarakat jika kita tidak mengamalkan rasuah. Langkah yang ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang rasuah. Pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang supaya pesalah-pesalah rasuah boleh ditahan, didakwa dan dihukum dengan diberi hukuman yang sepatutnya. Kesalahan rasuah yang utama ialah meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai. Individu yang gagal melapor pemberian, janji atau tawaran rasuah akan didenda dengan tidak melebihi sebanyak RM100,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 10 tahun. Manakala kegagalan individu untuk melapor permintaan atau memperoleh suapan dipenjarakan dengan tidak melebihi 2 tahun atau didenda dengan tidak melebihi sebanyak RM10,000. Pemberi maklumat adalah orang yang membuat pendedahan tentang jenayah rasuah berdasarkan pengetahuannya. Mereka dilindungi di bawah Seksyen 65 dalam Akta SPRM 2009. Selain itu, mereka juga akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Malah, pemberi maklumat yang menjadi saksi bagi sesuatu kes rasuah akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Kini, sudah tibanya masa untuk kesimpulan. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan. Mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1997, perbuatan ini melanggar etika sesuatu bidang pekerjaan. Malah secara tidak langsung si pelakunya mengambil atau mencuri hak orang lain. Justru seharusnya langkah kerajaan dalam membendung gejala rasuah ini wajar disokong oleh semua pihak, memandangkan rasuah mampu meninggalkan implikasi terhadap semua pihak. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.